Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar? Kita terus dengan sesi memahami sejarah. Hari ini kita cuba memahami apa dikatakan sebagai ekonomi feudalisme di Jepun, khususnya di zaman Kamakura, di mana kerajaan Bakufu yang dipanggil Shogun Tokugawa dari abad ke-16 hinggalah abad ke-18. Jadi teruskan bersama saya, Suko Sensei. Feudalisme boleh didefinisikan sebagai satu bentuk kerajaan, iaitu kuasa politik dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu persendirian dan bukannya kerajaan pusat. Ini kalau di Jepun pada waktu ini, pada abad ke-16, adalah di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa. Melalui satu sistem pemerintahan tentera yang dipanggil Bakufu, di mana raja pada waktu itu punya kerajaannya sendiri yang dipanggil kerajaan Mikado yang berpusat di Kyoto, manakala Shogun Tokugawa berada di Edo yang sekarang ini dikenali sebagai Tokyo. Jadi ini adalah sistem politik yang menjadi asas kepada latar belakang kepada sistem ekonomi feudal di Jepun pada abad ke-16, 17 dan 18. Okay, mari kita memahami sistem feudalisme yang kaitannya dengan ekonomi feudalisme, khususnya di negara matahari terbit ini, iaitu Jepun. Jadi dalam sistem Bakufu melalui kerajaan Shogun Tokugawa ini, mana masyarakat feudalnya kita boleh bagikan kepada beberapa lapisan yang diketuai oleh emperor ataupun maharaja. Okay, di mana dalam kerajaan Bakufu ini dia berfungsi sebagai sistem pentadbiran ataupun birokrasi dan juga satu pentadbiran yang berbentuk ketenteraan yang dipanggil Bakufu ataupun kerajaan tentera. Emperor dibantu oleh shogun sebagai individu yang berkuasa dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran. Di bawah shogun adalah daimyo. Ini ada berapa daimyo di bawah shogun, yang setiap daimyo ini mempunyai samurainya sendiri. Dan samurai ada peranannya dari segi ekonomi. Misalnya memastikan semua cukai dibayar, dan mencatatkan, merekodkan dari segi pembayaran cukai, khususnya daripada golongan bawahan seperti petani, petukang, saudagar dan sebagainya. Jadi semua itu mempunyai peranan. Setiap lapisan itu mempunyai peranannya tersendiri. Peranannya dari segi politik, peranannya dari segi ekonomi dan peranannya dari segi sosial. Jadi kalau golongan yang bawah ini biasanya mereka adalah tenaga buruh yang membekalkan makanan kepada setiap peringkat daripada samurai, daimyo, shogun dan juga emperor. Jadi semua lapisan ataupun struktur masyarakat Jepun itu mempunyai peranan masing-masing dari segi tugasan yang telah ditetapkan. Ini berdasarkan kepada hierarki di mana mereka berada. Dan ini adalah bersifat semula jadi, di mana mereka dilahirkan sebagai golongan pemerintah ataupun mereka dilahirkan sebagai golongan rakyat biasa, sebagai petani, sebagai artis atau petukang ataupun sebagai saudagar. Dan sudah pasti golongan atasan seperti shogun dan daimyo mempunyai kelebihan sebab mereka memiliki tanah, mereka menguasai pemerintahan dan pentadbiran. Jadi kekuatan mereka itu bergantung kepada bagaimana mereka menguruskan tanah dan juga mengutip cukai. Mereka yang menguruskan tanah dan mengutip cukai ini kita panggil jito dalam bahasa Jepun. Dan setiap jito ini dia bertugas untuk mengawasi setiap pergerakan dari segi lapisan tu. Setiap lapisan yang di mana mereka mempunyai tugas masing-masing di peringkat wilayah dan juga di peringkat pusat. Dan semua ini merupakan satu sistem yang berlangsung dalam jangka masa yang lama dan mereka berjaya mewujudkan satu gerak ekonomi yang baik kerana semuanya mendapat faedah daripada sistem ini. Dan sudah pasti yang paling menguntung adalah golongan pemerintah dan yang mendapat yang mengalami yang menjadi tenaga buruhnya yang mengalami kesukaran adalah golongan bawahan, iaitu daripada petani sehinggalah saudagar. Dan keadaan ini berubah nanti apabila saudagar mula mendapat tempat Ini sebab mereka yang menguruskan perdagangan dan mereka mendapat tempat